Disiarkan secara langsung dari RTM Kuching, Sarawak. Selamat datang ke Kupas Kopi Ilham Sejuta Inspirasi. Edisi hari ini 15 Ogos 2023. Saya Anda Indrawani. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Dan terima kasih kerana memilih saluran TV1 sebagai peneman di petang anda. Dan seperti biasa kami bawakan satu lagi sumber inspirasi dan juga perkongsian menarik dari Bumi Kinalang terus kepada anda. Dan jangan lupa anda juga boleh menonton kami melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi tersebut di mana anda boleh menonton semua rancangan RTM dan juga mendengar semua saluran radio RTM di mana-mana saja pada bila-bila masa. Baiklah, hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan gentian fiber ataupun carbon fiber. Ya, saya juga seperti anda masih lagi tergaru-garu apakah itu gentian fiber ini. Jadi hari ini kita nak kongsikan kepada anda apakah di sebalik gentian fiber, penggunaannya, pembuatannya, dan ada salah seorang individu di Kuching ini yang telah pun menjadikan gentian fiber ini sebagai satu bidang keusahawanan yang harus diterokai oleh anak-anak muda di luar sana. Tapi sebelum saya perkenalkan siapakah kedua-dua tetamu kita saksikan terlebih dahulu clipping yang telah pun kami sediakan untuk anda. Itu dia sedikit gambaran berkenaan dengan gentian fiber. Mungkin bila kita tunjukkan tadi, kita tayangkan tadi, mungkin ramai dah rasa, oh, selalu nampak benda ni di mana-mana saja. Mungkin ada yang tertinggal di atas jalan raya, atau mungkin sekiranya anda pergi ke bengkel kereta tu akan nampak gentian fiber ini digunakan. Dan itulah yang akan kita perkatakan hari ini. Dan mengapa keusahawanan gentian fiber ini merupakan satu yang mungkin akan menguntungkan siapa sahaja yang ingin melibatkan diri di dalam bidang perniagaan gentian fiber. Jadi bersama dengan saya, kita bawakan khas di studio Kupas Kopi hari ini. Saya perkenalkan betul-betul di sebelah saya Muhammad Salihin bin Lamat, seorang usahawan gentian fiber. Assalamualaikum Salihin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama dengan kami orang pada hari itu. Dan di sebelah Salihin pula saya perkenalkan Abang Muhammad Aizuddin, seorang peminat dan juga mungkin pengguna, pelanggan gentian fiber. Ya, apa khabar abang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, saya ni seperti juga orang ramai di luar sana itulah. Saya pernah dengar pasal carbon fiber ataupun gentian fiber ini, tapi apakah sebenarnya di sebalik gentian fiber ini, dan mungkin Salihin boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan penggunaannya dalam kehidupan seharian kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada Anding dan rancangan Kupas Kopi kerana sudi menjemput kami ke dalam rancangan Kupas Kopi. Jadi apa yang dinyatakan dengan carbon fiber? Carbon fiber adalah satu bahan asas yang boleh menggantikan bahan seperti logam, plastik yang digunakan untuk membuat sesuatu komponen kepada sesuatu produk yang boleh dihasilkan. Faham. Jadi setiap penggunaan carbon fiber ni kebanyakannya digunakan dalam bidang automotif, dalam bidang aero angkasa, dalam bidang sukan, dalam pembuatan kayu golf, raket, dan banyak lagi. Dan tidak mustahil salah satu elemen yang digunakan oleh spaceship, kapal angkasa menggunakan carbon fiber itu sendiri. Faham. Oh, jadi kita apa orang kata take things for granted selama ini kan. Bila melihat carbon fiber ini, mungkin orang nampak fungsinya atau peranannya kecil, tapi sebenarnya dah boleh sampai ke angkasa. Betul. Mungkin telah pun digunakan oleh pihak NASA untuk membuat komponen, ataupun dia lebih kepada bersifat body ataupun di luaran ke ataupun macam mana? Okey, dia bersifat satu bentuk yang boleh dicipta dalam keadaan yang boleh menjadikan bahan itu satu bahan yang sangat kukuh dan sangat ringan.
Faham. Sebab itulah dia boleh menggantikan logam dan plastik. Dia lebih kuat dan lebih kukuh daripada logam. Dan lebih ringan daripada logam. Sebab tu kebanyakan penggunaan kepada setengah penciptaan produk, dia akan menggunakan carbon fiber supaya untuk mendapatkan ringan, kuat dan dalam masa yang sama dia mempunyai satu keunikan iaitu nampak cantik. Faham. Faham. Saya tertarik bila Salihin kata tentang kuat tadi kan. Saya akan kembali kepada soalan itu. Tapi sebelum itu saya nak tanya abang terlebih dahulu. Anda sebagai seorang pengguna jugalah. Jadi boleh kongsikan apakah di antara penggunaan yang anda gunakan dalam yang melibatkan carbon fiber ni? Okey, sebab barang ni contoh dia plastik. Jadi dia lama kelamaan dia akan rapuh. So carbon fiber ni dia lebih kukuh untuk reinforce balik plastik yang dah rapuh. And then satu lagi dia nampak lebih cantik daripada plastik itu sendiri. Baik. Jadi abang selalu gunakan untuk apa? Untuk kereta? Untuk biasa memang kereta lah. kereta? Jadi abang ni adalah peminat kereta lah sebenarnya? Yes, betul. Jadi kalau dekat kereta tu digunakan di bahagian mana? For example macam yang ni aircon panel. Aircon panel. Sebab lama kelamaan plastik tu dia akan rapuh. Jadi kita gantikan dengan carbon fiber lah. Baik. Okey, berbalik pada Salihin. Sejak bila anda mula berminat untuk menghasilkan produk-produk yang berkaitan dengan getian fiber ni? Okey, pada asalnya saya berkecimpung dalam bidang pendidikan kemahiran bermula pada tahun 2014 sehinggalah tahun 2023. Jadi saya melihat bahawa bidang pendidikan kemahiran ni mampu mencukil bakat kemahiran yang ada pada sesetengah orang menggunakan kemahiran untuk dijadikan sebagai salah satu platform untuk dijadikan sebagai untuk keusahawanan. Jadi saya melihat bahawa pada satu masa saya pernah terfikir melihat bahawa apakah bahan yang digunakan untuk mereka membuat kapal terbang, kapal angkasa dan sebagainya. Jadi saya terfikir bahawa dan saya mula mengkaji dan melihat bahawa carbon fiber ini adalah satu bahan yang digunakan oleh mereka boleh membuat segala jenis bahan yang boleh dibuat. Jadi saya bermula pada tahun 2018 masih secara part time dalam masa saya bekerja dan saya mengambil keputusan untuk bersara awal dalam bidang pendidikan dan fokus kepada bidang pembuatan carbon fiber kerana saya nak mengkaji apa yang boleh diperkembangkan dalam industri carbon fiber itu sendiri. Faham? Jadi sebelum ini tak ramai lagi yang melibatkan diri ataupun memelopori dalam bidang carbon fiber di Malaysia ataupun di Sarawak inilah secara khususnya. Ke dah ramai dah? Untuk di Sarawak terdapat beberapa orang segelintir sahaja yang cuba untuk masuk ke dalam industri carbon fiber. Jadi termasuk saya sendiri dan lepas ni saya akan ceritakan berkenaan dengan proses pembuatannya dan salah satu prosesnya nanti tengah popular sekarang dibuat oleh golongan-golongan yang berada di seluruh Malaysia jadikan sebagai salah satu punca pendapatan. Baik. Okey, abang, awak ni kiranya sebagai pengguna yang sering datang kepada Salihin untuk mendapatkan bekalan carbon fiber, betul? Jadi mengapa anda memilih produk yang dihasilkan oleh Salihin ni? Okey, sebab carbon fiber ni dia memang perlu ketelitian yang tinggi untuk menghasilkan produk yang cantik. Finishing yang cantik lah. Sebab cuma ada segelintir yang dapat membuat hasil yang bagus. And then jadi anda berpuas hati lah dengan produk sangat berpuas hati dengan produk. Baik. Ini bukan cakap sebab ada toke di sebelah. Bukan. Okey, berbalik kepada ketahanan tadi. Itu yang saya nak tahu. Tahan air, mungkin tahan kalis api ke apa. Itu mungkin Salihin boleh kongsikan apakah di antara ketahanannya getian fiber ni? Okey, saya melihat pada mendapat inspirasi daripada seorang pencipta kenderaan hypercar super mewah. Jadi mereka menggunakan carbon fiber ni sebagai salah satu chassis utama kenderaan tersebut dan hampir keseluruhan daripada kenderaan tersebut adalah menggunakan carbon fiber. Jadi
saya melihat bahawa penggunaan karbon fiber ni dia adalah satu bahan yang sangat kuat apabila menggunakan satu proses pembuatan yang betul. Jadi seperti mereka macam untuk perlumbaan F1 mereka pun menggunakan carbon fiber dan dari segi kekuatannya memang terbukti dan dah pun diuji kekuatan monokok chassis itu sendiri apabila berlaku pelanggaran dan sebagainya tidak akan memberi risiko kepada pemandu itu sendiri. Baik. Jadi memang carbon fiber ni memang sangat-sangat kuat. Baik, hari ini sebenarnya saya memerlukan kamus sebab banyak istilah-istilah yang digunakan yang saya rasa hanya mereka saja yang melibatkan diri dalam penghasilan ataupun pembuatan titanium fiber ini saja yang faham. Di mana ada bahan-bahan dia. Betul. Tadi apakah di antara istilah-istilah ni yang mungkin Salihin ataupun abang boleh kongsikan. Tadi saya dengar ada sebut sesuatu sebelum kita bersiaran tadi. Apa bahan tu? Epoxy resin, asas daripada carbon fiber itu sendiri yang digunakan untuk mencantumkan raw material daripada carbon fiber. Baik. Dan akan menjadi salah satu benda yang menjadikan fabrik itu sendiri keras. Faham. Dan kuat dan kukuh. Baik. Jadi ialah semestinya ia kalis air sebab kalau boleh saya tengok ni? Boleh. Okey, kalau kita tengok pun ada satu lagi lapisan dekat atas. Memang dia nampak berkilat dan memang ramai yang akan selalu nampak bahan seperti ini kalau dekat bengkel. Tapi sebenarnya inilah di antara yang dihasilkan oleh carbon fiber tersebut. Ya, betul. Jadi ini dihasilkan melalui proses molding juga kan? Tak. Tak. Yang ni adalah proses yang lain. Ada proses yang lain dan ada lagi proses yang lebih advance untuk contoh seperti membuat kenderaan berkuasa tinggi, membuat kapal terbang dan boleh membuat kapal angkasa. Tetapi ini adalah satu proses yang lebih murah berbanding daripada membuat daripada molding dan prepack itu sendiri. Di antara prosesnya kebanyakan sekarang belia-belia di Malaysia terutamanya di Sarawak tak ramai lagi yang ingin mencuba dalam bidang ni. Di Malaysia telah macam cendawan tumbuh membuat perkara ni membuat carbon fiber melalui proses skinning. Ini kita panggil proses skinning. Skinning. Yes. Membalut bahan asal masih pada bahan asal tetapi menukarkan kepada carbon fiber. Baik. Kita akan cerita tentang pembuatan dan juga penghasilan dia sebab proses dia agak rumit jugalah. Tidaklah terlalu mudah, tidaklah juga terlalu complicated. Tapi kita akan kongsikan dan saya akan tanya kepada abang juga, adakah anda memilih kualiti ataupun harga lebih murah? Itu saya simpan soalan tersebut. Kita berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini dalam Kupas Kopi. Jangan ke mana-mana. Ambo. Dah kenyang-kenyang dia baikan kita pula dekat sini. Tapi tak apalah. Osha dia memang enjoy kalau dia makan dekat Serodas tadi. Dan itulah dia. Terima kasih Osha di atas perkongsian anda dalam segmen round sini di Serodas. Dan kita masih lagi memperkatakan berkenaan dengan keusahawanan gentian fiber bersama dengan Salihin dan juga abang. Dan jika tadi saya ada simpan soalan berkaitan dengan penghasilan dan juga pembuatan gentian fiber ini. Dan seperti yang kita dapat lihat di hadapan saya, selain daripada apa yang saya tunjukkan tadi, ada juga di antara bahan yang saya tak faham lagi apakah fungsinya. Ada fabrik di sini, ada acuan seperti ini kan. Jadi mungkin Salihin boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan penghasilan gentian fiber. Okey, untuk penghasilan carbon fiber itu sendiri menggunakan beberapa proses yang digunakan untuk membuat carbon fiber. Okey. Yang pertama salah satu adalah menggunakan proses vacuum infusion. Itu bahasa yang carbon fiber punya bahasa. Vacuum infusion ataupun kita maksudkan kita membuat bahan asal, kita menjadikan bahan asal meletakkan bahan asal untuk dijadikan sebagai acuan. Bahan asal tersebut apabila mendapat acuan sama ada dibuat melalui fiberglass ataupun 3D printed ataupun aluminium molding yang lebih advance lah. Jadi kita menggunakan proses vacuum infusion meletakkan serat carbon fiber dengan pemilihan jenis-jenis carbon fiber yang ada diletakkan di dalam acuan. Setelah diletakkan di dalam acuan dan diletakkan beberapa lagi peralatan yang digunakan seperti vacuum bagging ataupun seal tape dan disedut menggunakan vacuum pump dan diinjekkan satu jenis gum yang namanya adalah epoxy resin. Dimasukkan gum dan epoxy tersebut akan masuk ke dalam serat-serat ni
dan dibiarkan kering dalam keadaan yang dikompres, disedut Baik. semua tanpa angin dan sebagai udara. Baik. Dan bila dia kering, dia akan menjadi satu bahan yang sama seperti bahan yang asal. Ya. Dan dia akan menggantikan bahan asal yang berat ataupun rapuh, menjadikan bahan karbon fiber ringan dan kuat Baik. dan cantik. Dan cantik. Dan mungkin epoksi itu yang menghasilkan mengapa beberapa produk-produk Geta Fiber ni agak berkilat dan nampak seperti, nampak seperti Yes. barangan yang berkualiti tinggi. Jadi mungkinlah selama ini ada orang menggunakan aluminium, tin dan juga mungkin apa-apa sajalah bahan yang sering berkaitan dengan pembuatan kereta dan sebagainya. Tapi ini adalah satu alternatif ataupun saya tahu inovasi ni tak baru kan, dah lama diwujud, betul? Dah lama diwujudkan, dah lama pembuatan karbon fiber ni dah lama digunakan oleh negara luar, sama ada mereka menggunakan untuk membuat bot, membuat kapal terbang. Baik. Sebab kita sendiri pun tak boleh nak buat kapal terbang. Ya. Dia orang dah buat kapal terbang lama dah. Ya. Jadi kenapa tidak kita pada peringkat permulaan, pada peringkat asal kita mengenali macam mana cara untuk membuat karbon fiber itu sendiri. Baik. Mana tahu satu hari nanti kita boleh buat kenderaan ataupun kita boleh membuat kapal terbang dan sebagainya. Ya. Itu adalah salah satu proses yang digunakan lah. Baik. Pembuatan bot pun sama, menggunakan proses vacuum infusion dan beberapa proses yang lain lagi. Faham. Tetapi ada satu yang saya cakap sebelum ni, proses menggunakan meletakkan satu lapisan karbon fiber di atas permukaan asal bahan asal itu sendiri. Oh. Macam contoh ini tadi Ya. adalah plastik. Ya. Belakang dia adalah plastik, bahan asal kenderaan. Faham. Tetapi dia meletakkan karbon fiber di atas dan disapu menggunakan epoksi melalui proses hand layup, wet layup dan dibiarkan kering beberapa lapisan, digosok dan di spray clear dan dipolish balik supaya menghasilkan satu hasil karbon seperti asal dia karbon fiber. Memang nampak macam original carbon fiber. Ya. Tetapi dia masih bahan asal. Bahan asal. Dia tidak dapat menggantikan bahan itu jadi lebih ringan seperti vacuum infusion. Ya. Tetapi dia hanya nampak seperti original carbon fiber. Baik. Jadi bukan proses yang mudah. Bukan proses yang Bukan mudah, proses yang tapi mudah. adalah proses yang termurah setakat ni untuk pengaplikasian carbon fiber kepada golongan-golongan yang tak mampu untuk membuat carbon fiber yang original. Baik. Boleh menggunakan skinning. Baik. Proses. Dan bila saya ni pasal termurah tadi kan saya nak tanya pada abang pula. Awak pilih kualiti ke awak pilih harga yang lebih murah ataupun yang berpatutan? Saya akan lebih pilih kualiti. Kualiti, ya. Kualiti, betul. Sebab carbon fiber ni dia memang penghasilan dia memang susah lah. Ya. And then dia perlu ketelitian yang tinggi. Faham. Yalah sebab sudah pastinya anda mahukan kualiti dan Yes, betul. mendapatkan produk yang terbaik. Betul. Harga tolak tepi. Tapi bercakap pasal harga, macam mana sebenarnya range harga carbon fiber ini? Adakah ia berdasarkan pada saiz, berdasarkan pada pembuatannya, prosesnya, ataupun bahan yang mungkin ada di toko tambah sedikit untuk menghasilkan satu gedan fiber tu macam mana? Okey, untuk penjelasan berkenaan dengan harga ni dia bergantung kepada proses juga. Baik. Contoh proses untuk autoclave menggunakan satu pure karbon yang betul-betul kukuh dan betul-betul kuat dan betul-betul ringan, menggunakan sesetengah peralatan yang tersendiri untuk menyiapkan bahan tersebut. Jadi harganya memang tersangat-sangatlah mahal. Seperti industri pembuatan bot, pembuatan kapal, pembuatan kereta lumba, kereta mewah dan sebagainya. Sebab itulah harga kenderaan yang dibuat menggunakan carbon fiber itu sendiri, menggunakan proses autoclave, dimasukkan ke dalam oven, bernilai jutaan ringgit. Wow. Memang sangat-sangat mahal. Jadi kita tak mampu nak buat autoclave. Jadi option yang ada adalah vacuum infusion. Salah satu option yang ada. Tetapi vacuum infusion pun prosesnya sangat-sangat rumit dan memerlukan banyak raw material yang digunakan dan kemahiran yang aras tinggi juga untuk membuat penghasilan produk itu sendiri. Membuat kopi produk jadi produk dan dijual kepada customer. Jadi range harga untuk pembuatan melalui vacuum infusion masih mampu untuk dibeli. Faham. Dan setengah golongan sekarang ni belia banyak mencari pengalaman dalam membuat carbon fiber menggunakan proses laminating.
Kebanyakan mereka membuat sendiri, belajar membuat sendiri. Baik. Dan saya dapat tahu bahawa lebih kurang dalam 600 ke 700 orang ada dalam grup WhatsApp saya yang diorang cuba untuk membuat sendiri. Wow. Di Semenanjung Malaysia terutamanya. Baik. Tapi di Sarawak masih kurang lagi. Ya. Diorang menjadikan bahan itu sebagai salah satu punca pendapatan. Ya. Yang buat skinning ni ada murah sikit, barang tak banyak pakai. Faham? Tapi kualiti dia berbeza bergantung dengan kemahiran diorang nak menghasilkan hasil akhir produk itu sendiri. Faham. Wah, menarik. Itulah daripada seorang usahawan Gentian Fiber ni. Saya pun terinspirasi mendengar kisah daripada Salihin sendiri. Dan abang, intinya awak tak kisahlah mengeluarkan ribuan ringgit untuk mendapatkan Betul. produk terbaik ni lah. Yang penting adalah kepuasan. Puas hati, Yes, puas hati. Jadi berapa lama, berapa kerap awak dah, ataupun mungkin berapa banyak dah awak dah habiskan untuk membeli barang Ni Gentian salah Fiber satu ni? bang saya ni. Ya, Ni. ni. Ni adalah ikon panel. Okey, sebab barang ni dia memang susah nak didapat sebab yang ni adalah barang daripada Jepun. Ya. Jadi lama kelamaan dia kena panas, and then dia pecah, and then kita restore balik untuk kita gantikan dengan yang dah pecah. Baik. Kita letak karbon. Balut dengan karbon. Baik. Ha. Kita gentian fiberkan dia. Yes, betul. Minta-mintalah kata tu ada dalam kamus Dewan. Menggentian fiberkan dia. Yes, betul. Jadi semestinya orang kata satu industri yang harus diterokai oleh ramai lagi belia, khususnya di Sarawak ni kan. Ya. Jadi mungkin apakah komen daripada Salihin? Okay. Untuk belia, Ya, untuk belia. kepada belia yang mencuba untuk mendapatkan pendapatan sampingan ataupun mempelajari kemahiran baru dalam industri komposit, salah satu kemahiran yang perlu dikuasai sekarang adalah carbon fiber. Carbon fiber ni dia taklah lama, tetapi dia masih baru di Sarawak. Tetapi kenapa kita tidak berani untuk mencuba untuk menghasilkan produk berasaskan carbon fiber supaya dapat menjadikan sebagai salah satu pendapatan untuk pendapatan sampingan ataupun pendapatan utama. Ya. Jadi ilmu tu pentinglah sebenarnya. Ilmu tu penting, kemahiran tu penting. Kemahiran perlu dipelajari. Jangan takut untuk bertanya. Ya. Jangan takut untuk mencuba. Dan ada beberapa institusi yang menyediakan berkata kelas ataupun kursus ini kan? Ada Yang juga, kan? tu saya rasa kalau ada, saya sudah pun ditauliah untuk pembuatan carbon fiber. Ya. Saya pun ingin dijadikan sebagai mendapatkan pentauliahan untuk pembuatan carbon fiber. Tetapi di negara kita masih belum ada lagi. Masih belum ada lagi. Ya. Kalau kemahiran yang sebelum yang saya buat ni adalah kemahiran berkenaan dengan metal fabrication ataupun kimpalan, saya dah mempunyai banyak pentauliahan. Tetapi apabila saya masuk ke dalam bidang carbon fiber ni, dia tak ada pentauliahan. Jadi saya mengkaji sendiri, belajar sendiri. Baik. Kita akan berehat seketika, tapi sebelum itu kita akan saksikan sedutan berkaitan dengan motosikal ubah suai yang ada kaitannya dengan penggunaan gentian fiber ini. Jadi sama-sama kita saksikan. Itu dia, saya menjung kopi dengan kafe latte seperti yang secawan kopi yang saya sedang nikmati sekarang. Dan masih lagi bersama kami di dalam Kupas Kopi Ilham Sejuta Inspirasi, di mana kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan keusahawanan gentian fiber
yang bagi saya satu industri yang harus diterokai khususnya kepada belia di Sarawak, dan kita bawakan belia contoh inilah, iaitu Salihin bersama dengan saya tadi dan juga Abang sebagai pengguna Getian Fiber, sebab kita nak orang faham berkenaan dengan apakah di sebalik Getian Fiber dan mengapa ia adalah salah satu daripada industri yang harus diceburi oleh beberapa masyarakat dan juga anak muda di luar sana. Baiklah, perancangan daripada Salihin pula selepas ini macam mana Salihin? Adakah ada bahan lain yang mungkin anda akan cuba untuk explore, ataupun bagaimana pula dengan keusahawanan yang anda jalankan sekarang ini? Okey, untuk perkembangan terbaru in carbon, Baik. kita akan bersama dengan dilantik oleh pihak universiti tempatan, iaitu Swinburne University. Okey. Bersama dengan Dr. Rafiq yang mempunyai pengetahuan tentang material komposit itu sendiri, dan bersama dengan Fakulti Engineering, Computing and Science akan mencipta 2 buah prototype car yang dihasilkan menggunakan tenaga hidrogen dan elektrik, dan chassis dan bodywork dia akan dibuat menggunakan carbon fiber itu sendiri, dan akan menyertai pertandingan di peringkat Asia Pasifik. Baik. InsyaAllah pada tahun depan. Wow. Jika mereka melayakkan diri dalam kereta itu sendiri, Anding, sebenarnya bukan untuk kelajuan. Ya. Kereta itu adalah dia macam selari dengan apa yang Premier kita bagi tahu, sustainable energy. Ya, sustainable energy. Jadi penggunaan sustainable energy memastikan kenderaan itu boleh pergi berapa jauh dalam kuantiti tenaga yang dibekalkan. Jadi jika mereka layak akan masuk ke peringkat global. Wow. Masuk ke Europe dan sebagainya. Jadi projek itu akan berlangsung tidak lama lagi, dan kereta itu akan disiapkan kemungkinan dalam hujung tahun ini. Baik. Saya doakan semoga berjaya. Saya dengar pun saya rasa bangga sebenarnya. Ada anak-anak muda Sarawak ini yang mengambil, orang kata mengambil langkah berani untuk menghasilkan, masih lagi bersifat prototype. Yes, prototype. Tapi idea jauh ke depan. Yes, bermula daripada idea, design, keluarkan design, buat satu produk dan tukar kepada carbon fiber. Baik. Design ada? Design memang tim student daripada Swinburne dah buat, dan bersama dengan profesor dan doktor dia akan dah ke final design, dan akan dibuat tidak lama lagi. Baik. Dan insyaAllah. Yalah. InsyaAllah. Ya, kita doakan semoga berjaya dan mencipta, mengharumkan nama negara, nama negeri kita, dan membuktikan yang sememangnya industri dan juga produk Getian Fiber ini adalah sesuatu yang ada future, ada masa depan. Betul. Jadi yalah, kita nak ramai lagi orang untuk tampil dan menjadikan Getian Fiber ini salah satu daripada bidang keusahawanan mereka dan industri yang harus dieksplor dan juga diceburi. Ya, dan abang, lepas ni apa pula? Awak dah banyak koleksi-koleksi barangan yang bersifat Getian Fiber ni kan. Apa lagi yang awak rasa yang tak ada lagi dalam list? Actually saya nak hantar nak buat bonnet karbon lah. Tapi masalahnya sekarang yang in sendiri dia tak boleh nak buat disebabkan oleh resources yang tak dapat. Baik. Okay, for example macam sebab bonnet tu dia besar kan, jadi kita nak buat dia tak boleh sebab dia memerlukan oven yang besar lah. Baik. Jadi itu yang perlu ditambah, perlu penambahbaikan lah. Dapat oven yang besar. Baik. Yang itu pun kena dapatkan berbekal lah juga, mungkin produk dari luar negara selanjutnya kan. Betul. Sebab itu kalau kita nak buat produk menggunakan oven autoclave seperti yang saya cakap tadi, autoclave memerlukan satu resources tools yang tersendiri untuk menghasilkan bahan tersebut. Jadi memang memerlukan modal yang banyak untuk membeli tools dan sebagainya. Apatah lagi modal untuk membeli bahan mentah pun sendiri pun dah mahal. Kita terpaksa membeli di luar negara dan mendapatkan bekalan daripada luar negara untuk dibuat dekat sini lah. Baik. Bila abang sebut tentang penambahbaikan tadi, saya macam terfikir juga, apa mungkin daripada seorang usahawan Getian Fiber ni, penambahbaikan untuk industri ini sendiri. Mungkin kita kena ada akademi, ataupun mungkin kita kena ada satu pusat
untuk menghasilkan kita yang fiber secara mass ataupun secara besar-besaran? Apakah mungkin idea ataupun inspirasi yang boleh Salihin sumbangkan untuk mengembangkan lagi industri kita yang fiber? Okey, pada asalnya saya sendiri dalam bidang pendidikan kemahiran. Saya memang suka untuk menyampaikan ilmu. Dan saya berharaplah pihak kerajaan menyeru pada pihak kerajaan Sarawak dapat membuat satu akademi untuk seperti Giatmara, IKM, CIDB dan banyak lagi pusat-pusat bertauliah yang menghasilkan belia-belia yang berkemahiran. Tetapi kenapa tidak carbon fiber ni salah satu daripada proses pembelajaran daripada mereka untuk jadikan carbon fiber tu sebagai satu bidang untuk mereka ditauliahkan untuk bekerja contohnya di Boeing, bekerja di pembuatan kereta-kereta mewah. Tidak mustahil. Pembuatan kapal terbang. Tetapi di Sarawak, di Malaysia belum ada lagi pusat-pusat bertauliah yang menyediakan tempat untuk mereka mengetahui apa itu carbon fiber itu sendiri. Faham? Jadi kalau boleh saya pun bersedia untuk kembali ke bidang pendidikan kemahiran untuk mengajar belia-belia di luar sana berkenaan dengan carbon fiber itu sendiri. Baik. Dan kerana ia adalah satu industri yang ada prospek. Dan sebelum ini pun banyak kebanyakan produk Getir Fiber mungkin dia import dari luar negara. Sekarang ni kita dah boleh menghasilkan produk Getir Fiber made in Malaysia, made in Sarawak. Itu yang paling penting, made in Sarawak. Jadi harapanlah daripada abang terlebih dahululah, sebagai seorang pengguna Getir Fiber ni, apakah mungkin yang mungkin anda boleh kongsikan kepada pengusaha carbon fiber khususnya di Sarawak ni? Macam mana tadi? Harapan ataupun mungkin saranan ataupun saranan kita boleh support untuk buat beri sokongan supaya dia dapat merealisasikan untuk mass production untuk carbon fiber. Dan sebagai pengusaha carbon fiber sendiri, mungkin apakah visi dan juga aspirasi anda dalam industri Getir Fiber di Sarawak khususnya? Okey, inspirasi terlalu jauh untuk kita pergi untuk dapat membuat kapal terbang ataupun aerospace terlalu jauh. Tapi kenapa tidaknya dari peringkat bawah, peringkat awal kita mempelajari berkenaan dengan carbon fiber. Sebab carbon fiber terlalu banyak dan luas untuk diterokai. Dia bukan sekadar membuat barang-barang berkenaan dengan automotif sahaja. Gelas pun kadang-kadang diorang buat melalui carbon fiber. Tempat makan ataupun meja, terlalu banyak produk yang boleh dihasilkan. Jadi dekat itu jadi saya sendiri pun berharap supaya industri carbon fiber ni boleh dikembangkan di Malaysia, terutamanya di negeri Sarawak itu sendiri. Siapa tahu sebab seperti yang saya kongsikan tadi telah pun dalam proses untuk menghasilkan satu prototype yang insya-Allah akan mengharumkan nama negara dan juga nama negeri Sarawak. Dan siapa tahu Getir Fiber yang made in Sarawak ini akan terbang mungkin menjelajahi sampai ke Marikh. Amin. Insya-Allah, kita tak tahu. Jadi terima kasih Salihin dan juga abang atas perkongsian anda, dan saya doakan semoga industri Getir Fiber akan sentiasa mendapat sokongan khususnya di negeri ini. Baiklah, kita akan berehat seketika, jumpa lagi selepas ini di dalam Kupas Kopi. Jangan ke mana-mana.